Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Mubarak Ali daripada Kuliah Kaunseling dan Sains Sosial Kausas, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UniSyam, Kuala Kerti, Kedah. So pada hari ini saya akan bentangkan topik isu dan cabaran penguatkuasaan kesalahan gangguan orang ketiga dalam perkahwinan di negeri Kedah. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada penganjur kita pada hari ini untuk konferens ini yang telah membenarkan saya membentang untuk hari ini. So terima kasih kepada Kaizen Renovation Sendian Berhad atas penganjuran konferens ini. So kita tengok dulu pengenalan. Okay, perkahwinan merupakan satu ikatan murni antara seorang lelaki bahagia bersama dalam sebuah rumah tangga. Jadi perkahwinan ini diharuskan oleh syarak, bukanlah semata-mata kita tengok untuk kenikmatan hubungan seksual. Bahkan terdapat banyak fungsi lain lagi lah. Banyak fungsi lain yang seharusnya diambil perhatian oleh setiap pasangan yang telah berkahwin. Jadi pasangan suami isteri ni sebenarnya tak dapat larilah daripada pelbagai konflik dalam rumah tangga. Untuk mereka berhadapan dengan konflik-konflik tersebut, sebenarnya banyaklah faktor yang menjadi punca kepada konflik dalam rumah tangga ni, sama ada melibatkan faktor dalaman ataupun faktor luaran. Jadi antara salah satu faktor iaitu kewujudan orang ketiga yang menjadi punca berlaku dalam rumah tangga. So kita tengok isu dia, iaitu orang ketiga ni sebenarnya dia boleh jadi sesiapa saja. Kalau tengok dalam keluarga tu sendiri, sama ada ibu bapa, mertua, adik-beradik, ipar duai, sepupu dan sebagainya. Itu antara kategori orang ketiga. Jadi enakmen jenayah syariah negeri di Malaysia juga ada memperuntukkan mengenai kesalahan jenayah yang melibatkan orang ketiga ni. Daripada aspek pendakwaan kesalahan jenayah syariah, kebiasaannya fokus penguatkuasaan dan pendakwa hanya melibatkan kes jenayah syariah berhubung akidah ataupun kesalahan yang berkaitan dengan kesusilaan seperti khalwat. Jadi kalau tengok selain tu, orang ketiga ni juga dia sebenarnya boleh terdiri daripada orang luar. Maksudnya orang luar daripada perkahwinan suami isteri tersebut, seperti bekas kekasih suami atau isteri, kekasih gelap suami atau isteri, jiran, rakan sekerja, alumni sekolah, majikan dan sebagainya. Jadi kewujudan orang ketiga ni sebenarnya boleh mengganggu hubungan suami isteri dalam perkahwinan. Jadi kebiasaan mereka menjadi punca lah dan penyebab wujudnya bibit ketidakharmonian dalam rumah tangga tersebut. Kalau kita tengok kes perceraian semakin meningkat di kalangan pasangan muda. Jadi satu kajian dijalankan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, iaitu kajian penduduk yang telah mengenal pasti beberapa punca utama perceraian atau perpisahan yang berlaku di kalangan orang muda di seluruh Malaysia lah. Jadi kalau tengok bagi responden di kalangan wanita, 1/3 daripada mereka menyatakan punca utama mereka bercerai ni adalah kerana tiada persefahaman. Kemudian diikuti dengan suami curang dan suami tidak bertanggungjawab. Jadi kalau tengok pada perspektif responden di kalangan lelaki pula, lebih separuh daripada mereka menyatakan punca utama mereka bercerai adalah kerana tiada persefahaman, diikuti dengan campur tangan mertua dan isteri curang. Jadi kalau tengok itu statistik permohonan tribunal daripada Jabatan Negara daripada tahun 2013 hingga 2019 menunjukkan 3 kategori masalah utama yang direkodkan lah, iaitu masalah kewangan yang merekodkan sebanyak 17,000 lebih kes, manakala kes gangguan pihak ketiga ni merekodkan sebanyak 6,574 kes, dan kes bertindak kasar secara fizikal ataupun kita kata mental merekodkan sebanyak 4,800 lebih kes lah. Jadi statistik yang dinyatakan ini dia menunjukkan perceraian oleh gangguan orang ketiga menduduki tangga kedua, dan ini sepatutnya dipandang serius lah. Walaupun undang-undang untuk menangani gangguan pihak ketiga sebenarnya dah wujud dalam enakmen jenayah syariah negeri, namun penguatkuasaan tu masih dilihat kabur lah, sebab kita kata dilihat kabur dan rapuh sebab tanpa wujud dan tata cara operasi standard bagi mendakwa pihak yang didakwa sebagai orang ketiga tadi yang mengganggu perkahwinan orang lain. Jadi peruntukan undang-undang menangani orang ketiga dalam rumah tangga menurut enakmen jenayah syariah negeri di umumnya jenayah merujuk pada perbuatan yang mana ditegah secara keras sama ada melakukan apa-apa yang dilarang ataupun meninggalkan yang apa yang disuruh. Jadi oleh itu hukuman yang boleh dikenakan kepada orang-orang yang meninggalkan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh syarak lah. Jadi para ulama dah bersepakat membahagikan jenayah Islam ni pada 3 bahagian, iaitu hudud, qisas dan ta'zir, iaitu kerana bentuk jenayah yang berbeza antara satu sama lain mengambil kira persoalan hak Allah atau hak manusia. Jadi undang-undang ni sebenarnya dah wujud dah kat Malaysia, namun tidak dikuatkuasakan lah.
Jadi mungkin orang awam juga menjadi satu faktor yang tak tahu tentang undang-undang ni ataupun bukti yang lemah menyebabkan pendakwaan tidak dapat diteruskan. Jadi sebanyak 12% kita tengok punca perceraian di negara ini disebabkan oleh faktor orang ketiga. Dan kebanyakan kes dilaporkan membabitkan perbuatan dalam bentuk fizikal ataupun spiritual iaitu sihir. Jadi gangguan dalam bentuk fizikal ni biasanya dia membabitkan permainan cinta tiga segi ataupun pasangan tu sendiri bermain kayu tiga. So kita tengok cabaran pula. Berikutan kita tengok statistik perceraian di Malaysia tadi masih ada dalam paras yang membimbangkan. Jadi Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah dia telah mengeluarkan satu rekod lah yang menunjukkan satu purata perceraian bagi tahun 2018 sebanyak 156 pasangan yang bercerai pada setiap hari. Jadi inisiatif seperti kursus pra-perkahwinan, meditasi, kaunseling, smart start, second honeymoon yang dijalankan oleh pelbagai pihak antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pejabat Agama, Jabatan Bantuan Guaman dan non-government organisation iaitu NGO seperti Women AIDS Organisation dan banyak lagi lah NGO masih lagi tidak mampu membendung masalah ini daripada terus berlaku. Jadi setiap inisiatif serta dasar yang disediakan sebenarnya mesti fokus dan menjurus kepada jalan penyelesaian pada punca utama perceraian tersebut. Jadi isu ni sebenarnya diberikan perhatian kritikal dah oleh pihak kerajaan walaupun NGO maupun NGO. Jadi kerajaan sewajarnya menubuhkan satu jawatan kuasa khas lah seperti mana jawatan kuasa hak asasi manusia ataupun kesetaraan gender ditubuhkan. Jadi hal ini kita nak pastikan sebab setiap urus serta cadangan yang dikemukakan diberi perhatian penuh agar pelaksanaan tak mengambil masa yang lama lah untuk digerakkan. Jadi setiap inisiatif yang dijalankan sepatutnya memfokus ke arah penyelesaian masalah utama perceraian tu. Jadi seharusnya diwar-warkanlah dalam skala yang lebih besar supaya inisiatif ni dapat dimanfaatkan oleh sebahagian besar masyarakat. Sekaligus kita nak jadikan platform sebagai penyelamat pada masalah perceraian yang serius. Jadi intervensi kaunseling yang sesuai boleh lakukan bagi jadi mereka pun sekaligus mendapat bantuan awal untuk melakukan tindakan yang sepatutnya. Jadi prosedur menangani kesalahan jenayah orang ketiga dalam rumah tangga ni kalau tengok dalam konteks jenayah syariah, penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai-penguatkuasa agama yang dilantik oleh Majlis Agama Islam sendiri di kalangan anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan itulah. Dia akan buat satu penyiasatan bersama-sama iaitu nak tengok kesalahan-kesalahan di bawah enactment tersebut. Kita kata melakukan undang-undang bertulis yang meletakkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun agama tersebut, rukun agama Islam. Jadi peranan yang dimainkan oleh PPA ni itu penguatkuasa agama tadi penting untuk sebagai anggota pelaksana dari segi penguatkuasaan undang-undang syariah lah. Penguatkuasaan jenayah syariah juga dia merujuk kepada melaksanakan peraturan yang diperuntukkan dalam mana-mana undang-undang keluarga Islam bertujuan untuk menyuruh masyarakat itu sendiri kepada kebaikan dan mencegah kepada berlakunya kemungkaran. Jadi yang ni pun sebenarnya dikenali sebagai hisbah. Okay. So rumusan, ramai masyarakat sebenarnya tak mengetahui lagi ataupun tak menyedari kewujudan peruntukan undang-undang yang boleh melindungi rumah tangga ni. Jadi enactment jenayah syariah negeri Kedah ataupun mana-mana saja jenayah syariah negeri telah memperuntukkan undang-undang sesuai sebenarnya untuk menangani isu orang ketiga dalam rumah tangga. Jadi hukuman bagi kesalahan tersebut juga dah termaktub dalam enactment tersebut. Jadi hanya sebilangan kecil lah yang dapat dilihat hanya mengambil tindakan untuk menentang orang ketiga ni. Manakala yang selebihnya tu macam mengambil jalan mudah untuk bercerai. Jadi akhirnya pihak ketiga tak dikenakan apa-apa tindakan dan bebas begitu saja sehingga mereka pula yang berkahwin dengan pasangan suami atau isteri yang telah bercerai tadi. Jadi hal ni sebenarnya dia menyebabkan isu orang ketiga ni akan sentiasa berterusan kerana mereka sentiasa terselamat walaupun pada hakikatnya wujud undang-undang mengenai kesalahan yang dilakukan oleh mereka serta terdapat hukuman penjara dan denda sekiranya mereka disabitkan bersalah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.